Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Saya Cikgu Fadzila. Cikgu akan mengajar kamu mata pelajaran Bahasa Melayu. Baiklah, pada hari ini kita akan mulakan topik pelajaran kita dengan topik ayat tunggal. Baik. Ayat tunggal ialah ayat yang sangat mudah, ayat yang menjadi asas. Ayat tunggal ini perlu murid-murid ketahui dan perlu murid-murid fahami supaya murid-murid akan lebih tahu tentang bagaimana untuk mengenali ayat-ayat yang lain. Pertama sekali kena memahami dan kena mengetahui dahulu ayat tunggal, iaitu ayat yang pertama ataupun cikgu kategorikan dia sebagai pengetahuan asas yang mesti kamu tahu, iaitu ayat yang pertama adalah ayat tunggal. Baiklah. Ayat tunggal ini murid-murid, perhatikan apa yang cikgu tulis ya. Kalau dalam kelas kita boleh cikgu boleh ajar di dalam kelas dan tulis di depan papan putih, tetapi oleh kerana keterbatasan kita tidak dapat berjumpa di dalam kelas bersemuka, cikgu akan ajar kamu dalam video ini secara ringkas menggunakan kertas dan marker. Pertama sekali yang kamu perlu fahami ialah ayat tunggal ini. Pertama sekali yang kamu kena ingat terdiri daripada dua kita panggil sebagai dua perkataan. Yang pertama ialah subjek dan yang kedua ialah predikat ataupun predikat. Kena tahu apa itu subjek, apa itu predikat. Yang pertama, contoh ayat yang pertama ialah saya ada buku. Saya ada buku. Ini yang pertama. Jadi saya ini merujuk kepada subjek. Ada buku ini merujuk kepada predikat. Predikat. Jadi saya ini ataupun subjek adalah perkara yang ingin kita ceritakan ataupun tajuk dalam ayat itu. Manakala predikat pula ialah penerang ataupun menerangkan apa yang berkaitan dengan subjek. Misalnya saya ialah tajuk. Apa yang berlaku kepada saya? Kalau saya sahaja kita tidak tahu. Jadi disambung, saya ada buku. Jadi ada buku ini ialah menerangkan kepada saya. Faham tidak? Maksudnya bila perkataan saya sahaja dia tergantung. Kita tidak tahu, kita tidak faham. Ayat itu tergantung saya. Saya ada apa? Saya ada, dia ada persoalan. Tetapi apabila kita sambung dia menjadi saya ada buku, ayat itu menjadi lengkap. Jadi bila ada buku, maksudnya ada buku ini menerangkan ataupun melengkapkan perkataan saya tadi. Jadi ayat yang lengkap ialah adanya subjek dan predikat, iaitu adanya saya sebagai tajuk ataupun sebagai topik yang ingin kita ceritakan. Ada buku ialah penerang kepada subjek. Ataupun
ada buku ialah predikat yang menerangkan subjek. Jadi perlu ada dua, iaitu saya ada buku. Perlu ada dua, iaitu subjek dan predikat. Yang inilah asas kepada pembinaan ayat ataupun kita panggil asas, iaitu ayat tunggal. Okey, dan kemudian perlu ada titik. Okey. Faham murid-murid, apabila kita menulis ayat, kamu mesti bermula dengan yang pertama ialah huruf S yang pertama huruf besar. Bermula dengan huruf besar, kemudian diikuti dengan huruf kecil dan kemudian titik. Faham murid-murid? Contoh ayat kedua ialah selain daripada saya, boleh juga gunakan nama orang. Ali suka belajar. Ali suka belajar. Jadi Ali ini ialah subjek ataupun topik yang ingin kita ceritakan. Ali ni kenapa? Kalau Ali sahaja, ayat tergantung. Kita tidak tahu. Ali ni banyak yang boleh kita ceritakan tentang Ali. Tetapi dalam topik ini, dalam ayat ini, kita mau diterangkan, Ali itu, kenapa Ali ini? Kita mesti mau dikasih lengkap ayat itu. Jadi, ayat yang lengkap ialah Ali suka belajar. Suka belajar. Diterangkan oleh suka belajar. Suka belajar ini kita panggil sebagai predikat. Murid-murid kena memahami ya, murid-murid. Ayat tunggal ini terdiri daripada dua subjek dan predikat. Ayat tunggal ini adalah ayat asas. Ayat asas yang perlu kamu fahami macam mana pembinaan dia dan penulisan dia supaya kamu dapat membina ayat-ayat lain lagi yang lebih kompleks. Jadi ayat tunggal ini ialah ayat yang asasnya perlu diketahui oleh semua murid. Selain itu, contoh lagi ayat ketiga. Cikgu bagi contoh. Dania suka menari. Keempat, apa lagi? Keempat. Danish bermain bola. Biasanya ayat tunggal ini terdiri daripada 3 perkataan, iaitu 1, 2, 3. Ayat yang pendek dan ayat yang sangat ringkas. Kita belajar bermula dengan ayat tunggal. Baik. Kamu perlu memahami ayat tunggal ini juga. Dia terdiri daripada bukan sahaja subjek dan predikat, yang itu ialah struktur ayat. Subjek dan predikat ialah struktur ayat. Subjek dan predikat ialah struktur ayat. Namun untuk membina ayat tunggal, kamu mesti memahami yang pertama di sini kita panggil, Danish ini kita panggil frasa nama. Ataupun kita panggil FN. Frasa nama. Biasanya kalau kita mau bina ayat, bermula dengan nama orang. Kemudian barulah yang dalam ayat cikgu ini ialah frasa apa ni? Frasa kerja. Namun walaupun bagaimanapun, yang frasa ini kamu boleh mengetahuinya ataupun kamu boleh cuba memahami kemudian. Apa yang penting pada hari ini pembelajaran kita ialah ayat tunggal yang terdiri daripada 2
kategori iaitu subjek dan predikat, iaitu contoh Ali ialah subjek, topik yang ingin kita ceritakan. Ali ni kenapa si Ali ni? Jadi untuk menerangkan Ali, kita kena sambung ayat kita dan lengkapkan ayat kita. Ali suka belajar. Okey. Faham murid-murid? Okey. Jadi hari ini cikgu mau latihan kamu bina. Senang sahaja, mudah sahaja. Cikgu mahu kamu keluarkan buku tulis ataupun kertas. Bina mudah saja. Cikgu mahu kamu cuma memahami saja ayat tunggal. Bina 5 ayat tunggal. 5 ayat tunggal. Bina 5 ayat tunggal. Okey. Kemudian hantar kepada cikgu dan cikgu akan periksalah kamu punya hasil kerja. Hantar di Telegram personal cikgu. Okey, baik. Assalamualaikum.